Ramai orang tak tahu, tapi dalam masa 20 tahun je, 7 buah negara Asia yang pernah kelihatan kuat dan stabil tiba-tiba runtuh. Ekonomi hancur, rakyat menderita. Mata wang jatuh dalam masa semalaman. Dan yang peliknya, Malaysia selamat. Kenapa? Hari ini saya nak bongkar rahsia yang kebanyakan orang Asia sendiri tak tahu pasal kejatuhan negara-negara ni dan apa yang Malaysia buat berbeza. Kalau kau orang tengok video ni sekarang, saya nak minta satu benda kecil. Kawan saya dari Singapura cakap orang Malaysia tak minat nak belajar pasal sejarah ekonomi sebab kita selalu rasa kita dah tahu semua benda. Dia kata channel ni tak akan berkembang. Jadi kalau kau orang rasa konten macam ni penting, tekan subscribe dan like sekarang. Buktikan yang Malaysian memang suka ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang jom kita mulakan. Kita start dengan krisis yang paling ramai orang ingat tapi paling sikit orang faham sepenuhnya. Tahun 1997, krisis kewangan Asia. Thailand jadi mangsa pertama. Ringgit pun jatuh. Tapi dalam senarai 7 negara yang benar-benar hancur dalam tempoh itu, dan selepasnya, ada nama yang mungkin mengejutkan kau orang. Negara pertama, Thailand. Thailand jatuh mendadak pada Julai 1997 selepas kerajaan terpaksa melepaskan kadar tukaran tetap. Dalam masa beberapa minggu, nilai mata wang jatuh lebih 40%. Bank-bank tutup. Syarikat hartanah bankrupt. Orang ramai yang baru beli rumah tiba-tiba hutang 2 kali ganda. Bayangkan kau beli rumah harga 1 juta, tiba-tiba hutang kau jadi 2 juta. Dalam masa beberapa minggu, itu yang jadikan ramai rakyat Thailand. Dan punca utamanya, terlalu bergantung pada pelaburan asing jangka pendek yang boleh keluar masuk bila-bila masa macam air. Negara kedua, Indonesia. Ini yang paling menyayat hati. Rupiah Indonesia jatuh 80% dalam masa kurang dari setahun. 80%. Kalau kau orang ada simpanan 10 juta rupiah, nilai sebenarnya tinggal 2 juta aja. Rusuhan berlaku. Kedai-kedai dibakar. Presiden Soeharto yang dah 32 tahun berkuasa terpaksa letak jawatan. Negara yang sebelum ni kelihatan stabil dan kuat tiba-tiba jadi huru-hara dalam masa berbulan-bulan. Dan punca yang ramai tak sedar, hutang korporat dalam mata wang asing yang terlampau banyak. Bila dolar naik, syarikat-syarikat Indonesia tak mampu bayar balik hutang. Tapi tunggu, ada satu soalan yang mesti bermain dalam kepala kau orang sekarang. Malaysia pun kena juga masa tu. Ringgit pun jatuh. Jadi kenapa Malaysia tak runtuh macam Indonesia dan Thailand? Saya akan jawab soalan tu. Tapi kita kena tengok dulu negara-negara lain yang jatuh. Negara ketiga, Sri Lanka. Ini lebih terkini. Tahun 2022, Sri Lanka jadi negara pertama di Asia Selatan yang mengisytiharkan muflis secara rasmi sejak berdekad lamanya. Stesen minyak kosong, hospital tak ada ubat. Rakyat beratur berjam-jam untuk beli barang asas. Apa yang jadi? Sri Lanka pinjam banyak gila daripada China untuk bina infrastruktur termasuk pelabuhan Hambantota yang akhirnya tak buat duit. Bila hutang tak boleh dibayar, negara tu terpaksa serah kawalan pelabuhan tu kepada China selama 99 tahun. Ini yang orang panggil debt trap. Perangkap hutang. Negara keempat, Pakistan. Tahun 2023, Pakistan hampir bankrupt. Rizab antarabangsa jatuh sampai tak cukup untuk bayar import selama 3 minggu. 3 minggu je. Bayangkan sebuah negara dengan 230 juta penduduk hampir tak mampu beli barang dari luar negara. Inflasi mencecah 37%. Harga tepung naik 3 kali ganda dalam masa setahun. IMF terpaksa masuk selamatkan dengan pinjaman kecemasan. Negara kelima, Myanmar. Sebelum rampasan kuasa tentera tahun 2021, Myanmar sebenarnya tunjuk potensi ekonomi yang menarik. Pelaburan asing masuk.
pelancongan berkembang. Tapi selepas kudeta, semua benda tu lari keluar. Nilai kyat Myanmar jatuh lebih 60%. Inflasi melambung. Rakyat yang ada simpanan dalam bank tiba-tiba tak boleh keluarkan duit sendiri sebab bank hadkan pengeluaran. Bayangkan kau simpan duit bertahun-tahun. Lepas tu kau pergi bank dan pegawai cakap, "Maaf, kau boleh keluarkan 200,000 je hari ni." Duit kau sendiri. Negara ke-6, Laos. Ini kes yang paling sikit orang cakap tapi paling mengajar. Laos pinjam banyak sangat daripada China untuk bina landasan kereta api. Projek tu bernilai lebih 6 bilion dolar. Untuk sebuah negara kecil macam Laos, tu jumlah yang luar biasa besar. Hutang tu melebihi separuh daripada keseluruhan ekonomi negara. Sekarang Laos bayar hutang sampai hampir tak ada bajet untuk benda lain. Mata wang KIP Laos jatuh lebih 40% dalam masa 2 tahun. Harga barang asas naik mendadak. Negara itu terjebak dalam perangkap yang sama macam Sri Lanka. Negara ke-7, Mongolia. Ekonomi Mongolia bergantung hampir 100% pada perlombongan. Arang batu, tembaga, emas. Bila harga komoditi jatuh di pasaran dunia, Mongolia terus rasa kesannya. Tahun 2016, Mongolia hampir bangkrut dan terpaksa minta bantuan IMF dengan syarat-syarat yang sangat berat, termasuk potong perbelanjaan kerajaan dan naikkan cukai. Rakyat susah, perkhidmatan awam dikurangkan. Ini bahaya bila sebuah negara letak semua telur dalam satu bakul. Sekarang, jawapan kepada soalan tadi, kenapa Malaysia selamat? Ini bahagian yang saya paling excited nak cakap. Masa krisis 1997, Malaysia buat satu keputusan yang ramai pakar ekonomi dunia kritik habis-habisan. Tun Mahathir peg ringgit pada kadar RM3.80 kepada $1 dan Malaysia amalkan kawalan modal. Tak benarkan wang keluar masuk dengan bebas. IMF marah, Wall Street marah. Media antarabangsa kata Malaysia dah gila. Tapi apa jadi? Ekonomi Malaysia pulih lebih cepat dari Thailand dan Indonesia yang ikut nasihat IMF. Malaysia tak perlu hutang IMF. Dan yang paling penting, rakyat Malaysia tak rasa kesan teruk macam negara-negara lain. Selain itu, Malaysia ada diversifikasi ekonomi yang lebih baik. Petroleum, pembuatan, perkhidmatan, pertanian. Tak bergantung pada satu sektor je. Petronas jadi penyumbang besar kepada hasil kerajaan dan bagi buffer masa susah. Tapi ini bukan bermakna Malaysia selamat selama-lamanya. Sebab ada 3 perkara yang kau orang kena ambil tahu sekarang. Pertama, hutang isi rumah Malaysia antara yang tertinggi di Asia. Rakyat Malaysia berhutang banyak untuk beli rumah, kereta dan kad kredit. Kalau kadar faedah naik mendadak, ramai yang akan tertekan. Kedua, Malaysia masih bergantung pada ekspor komoditi macam sawit dan petroleum yang harganya ditentukan oleh pasaran dunia, bukan kita. Ketiga, ringgit kita masih lemah berbanding dolar dan kita perlu terus perkukuhkan asas ekonomi supaya tak jadi macam negara-negara yang kita dah bincangkan tadi. Kejatuhan negara-negara itu bukan berlaku dalam sehari. Ia berlaku perlahan-lahan. Keputusan salah bertimbun selama bertahun. Hutang yang terlampau. Bergantung terlalu banyak pada satu benda. Rasuah yang makan dari dalam. Dan bila masa krisis tiba, semuanya runtuh serentak. Malaysia ada kelebihan, tapi kelebihan tu bukan jaminan kekal. Ia bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini, esok dan dalam pilihan raya akan datang. Jadi, kalau kau orang nak buat satu benda selepas tengok video ni, kongsilah video ni dengan satu orang yang kau rasa patut tahu pasal semua ni. Subscribe kalau belum lagi. Dan komen kat bawah, negara mana dalam senarai tadi yang paling mengejutkan kau orang. Saya nak tahu pendapat kau orang. Sampai jumpa dalam video seterusnya.